faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas antara zinc berlebihan dengan asid hidroklorik. Menunjukkan ketulan zinc berlebihan bertindak balas dengan 25 cm asid hidroklorik 0.1 mol. Okey, dia dah bagi dah graf. Cumanya tulis persamaan kimia seimbang antara zinc dengan asid hidroklorik. Ni dah ulang lah soalan ni. Apa jawapan dia? Dah ulang dah ni. Zn tambah HCl jadi apa? Zn Cl2 plus H2. Okey, balancekan Cl2 ni. So macam ni, siapa yang buat macam ni dapat 2 markah. Ada yang dapat 2 markah? Balance tak balance? Dapat markah tak? Okey, berikan satu pemerhatian bagi ketiga-tiga eksperimen tu. Apa pemerhatian ini? Pemerhatian ini daripada tindak balas antara zinc berlebihan dengan asid hidroklorik. Ini yang menghasilkan warna kuning ataupun tak ni, yang ni? Apa pemerhatian dia? Apa pemerhatian dia? Daripada persamaan ni kita boleh tahu juga apa pemerhatian, apa yang akan terhasil daripada sini. Ada clue dia. Apa yang terbebas? Boleh tengok juga dekat graf. Apa yang terbebas? Gas hidrogen. Gas hidrogen terbebas. Okey, gas hidrogen terbebas. Okey, 1 markah. Okay, based on experiment 1 and 2, determine the average rate of reaction for each experiment. Kena kira di tiga-tiga ni. Okay, macam mana nak kira average rate? Average rate ialah dia masih lagi menggunakan kadar sama dengan isi padu per masa kan? Tapi setiap eksperimen tu lain. Okay, tengok eksperimen 1. Dekat mana yang dia habis? Soalan dia tanya apa? Purata kan? Purata maksudnya keseluruhan lah. Okey, eksperimen 1 dia habis dekat sini kan? Dia stop di sini. Okey, 120 bahagi dengan, 30 bahagi dengan masa yang diambil 120. Ni baca graf Y, baca graf X. So berapa? 30, kita tulis dulu. 30 per 120. Nanti awak kira. Lepas tu yang kedua, dekat mana dia habis? Ambil graf ni, tengok ni label yang kedua kan. Kat mana yang habis? Dia habis kat sini. So berapa bacaan dia? Masa yang dia ambil 240. Isi padu dia kena tengok sebelah sini. Sebelah graf Pak CY. 45. So 45 per dengan 120. Dan last kali yang ketiga. Okey. Isi padu terbebas 45. Masa tamat 90. So 45 per 90. Okey, cuba kira. Ada kalkulator tak? Berapa yang ni? Setiap ni berapa? Jadi berapa? Cepat nak tengok kadar tindak balas purata. Ya awak lambat-lambatlah kita habis. Kalau awak cepat, cepatlah. 30 bahagi 120 dapat berapa? Nak tengok tiga-tiga ni yang mana yang paling tinggi. Mana ni? Idayati.
Cepat bersuara. Darca pun ada. Alah tulis pula ada. Cikgu kena klik sana, klik sini. 30 bagi 120 dapat 0.25. 0.25. Okey. Lagi? 45 bahagi 120 dapat 0.375. 375. Okey, next. 45 bagi 90 dapat 0.5. 0.500 lah. Okey, kena sama semua. Ini ada 3 kan? Ada 3 nombor, so pastikan ditulis sekata lah kan? Lebih mudah. Okey. So yang mana tindak balas paling tinggi? Cikgu, Hmm. eksperimen 2 bukan bahagi 240 ah. Eksperimen 2. Sekejap Eksperimen 2. Ni Jaying. Eksperimen 2. Lah bagi 240. Cikgu salah tengok. Okay, thank you. So yang ini salah ni kira semula. Jadi berapa? 0.187. 240 0.1 87. 87. Okay, so yang mana yang 5. paling cepat kadar dia? Yang paling tinggi? Yang mana yang paling tinggi? 0.5 ke, 1.8 ke, 250? 0.5. 0.5. So tengok nilai dia tinggi, so kadar dia paling tinggi, paling cepat lah. Okey. Bandingkan kadar tindak balas antara lengkung 1 dengan lengkung 2. Berikan satu sebab mengapa kadar tindak balas dalam 2 eksperimen itu berbeza. Lengkung 1 duduk sini, lengkung 2 duduk sini. Apa maksud dia ni? Dia berbeza. Ada maksud dia ni. Kalau dia berbeza ketinggian, ingat lagi tak? 1 duduk sini. 1 duduk sini. Ini 1. Ini 2. Ada beza maksud dia ni. Berbeza dari segi apa? Isi padu. No, tak boleh kata isi padu. You dah lupa ni. Kalau ni dia sama. Ini dia berbeza. So dia berbeza disebabkan oleh bilangan mol. Bilangan mol berbeza, so graf dia ada 2 level. Kalau isi padu dia tetap sama. Okey, graf 2 dengan graf 3 sama kan? Dia capai di tempat yang sama. Okey, kalau sama ini bilangan mol sama. Ya, ini bilangan mol tak sama. Okey, sebab tu graf dia berbeza. Nak tulis macam mana ni? Bandingkan kadar tindak balas antara lengkung 1 dengan lengkung 2. 1 dengan 2. Yang mana lebih tinggi kena cerita dulu. Ada bandingkan. Apa jawapan dia? Kadar TBS lengkung 2 lebih tinggi daripada lengkung 1. Okey, berikan satu sebab. Ini kerana apa? Bilangan mol tu dia cerita pasal apa? Bilangan mol ia berkait dengan Kepekatan. yes, kepekatan. Bilangan mol mesti berkait dengan kepekatan. Ini kerana kepekatan yang digunakan adalah berbeza. Kepekatan yang digunakan adalah berbeza. Okey. Dah? Yati dah, Yati?
Sekejap cikgu. Okey. Ada tak buku dengan awak? Ada. Hari ni okey. Okey dah. Dah. Cikgu tahu kalau lepas ni awak dah tak tulis dah. Dah tak buat dah, tutup terus dah. Sebab tu cikgu akan tanya, awak dah buat ke belum? Dah buat ke belum? Okey. So sekarang dia kata kira bilangan mol asid yang digunakan dalam dua-dua eksperimen tersebut. So kena tengok semula macam mana nak kira bilangan mol. Bilangan mol guna formula apa kalau ada kepekatan? Kalau ada kepekatan dia guna formula apa? MV bahagi 1000. Okey, MV per 1000. So boleh kira MV per 1000. So apa yang dia guna? Dia guna 25 cm cube 0.1 mol asid hidroklorik. So kena kira dulu. N sama dengan MV bahagi 1000. NHCl Okey. M dia tadi molariti 0.1. 0.1. Isi padu 25 bahagi dengan 1000. Okey, dapat berapa bilangan mol? Sama ke dia guna satu dua tak tahu. Dapat berapa? Kalau guna cara lain boleh? Boleh Yun? Guna itu isi padu hidrogen punya. Boleh? Okey. Isi padu hidrogen? Okey. Guna formula satu lagi. Boleh. Sekejap nak conteng. Guna formula kan ada segitiga kan? Segitiga N V guna V molar. Okey, yang ni pun boleh. Sebabnya kita nak tahu bilangan mol. Okey, yang ni lebih tepat. Penggunaan formula yang ni lebih tepat. Kenapa? Sebab kalau nak kira guna formula yang cikgu tulis ni MV per 1000, ia akan menghasilkan jawapan yang sama. So kalau guna formula yang ni dia lebih tepat. Okey, kita tengok kenapa lebih tepat. Sebab dia ada isi padu diberi. Eksperimen satu kita dah dapat isi padu dia. Okey, so kita akan guna formula ini. Nak dapatkan nilai N guna isi padu bahagi V molar. V molar ni yang mana? V molar yang 24 di M cube, 22.4 di M cube. Guna yang itu. Okey, kita tengok dulu isi padu bagi graf 1. Graf 1, isi padu yang terhasil adalah 30 bahagi dengan V molar pada keadaan bilik 22.4 ataupun 24 di M cube. Yang mana satu? Pada suhu bilik 24. Yang ini cm cube. So 24 tadi 24 di M cube kita kena convert kepada unit cm cube. Okey. So dia jadi 24,000. So ambil nilai ni letak di bawah. 24,000 cm cube per mol. Okey, so awak boleh dapat bilangan mol. Berapa bilangan mol? Berapa bilangan mol? 0.00125. Boleh 0.00125, 0.00125 mol.
Okey. Samalah juga nak kira yang sebelah ni. Tapi ni tak settle lagi tau. Kita kira yang ni dulu. Kita kira mol dulu semua. Okey, kalau yang ni apa isi padu yang terbebas? Eksperimen 2 dapat berapa isi padu terbebas? Kita guna 45. 45 bahagi 24. Dapat berapa? Dapat berapa? Betul kan 45? Okey, sama. Berapa jawapan dia? Siapa boleh ni? Bat, berapa jawapan? 0.00. 0.0000. 1875. 1875 mol. Okey, so kat sini nampak molnya berbeza. Okey? Berbeza. Dia nak yang daripada eksperimen tersebut. Yang ini kita kena guna kaedah perkadaran. Masih lagi kena guna kaedah perkadaran, iaitu 2 HCl dikadarkan dengan 1 mol H2. Kena buat yang tu juga. 2 HCl sama dengan 1 H2. Ini isi padu HCl mol HCl sorry. Bukan mol HCl. H2. Okay, so ikut yang ini 0.0125 mol. So kita dah dapat isi padu bagi kita dah dapat bilangan mol untuk H2. So berapa untuk HCl? Kalau ini 1 HCl2, so yang ini kena darab 2. So 2 darab 0.0125, awak akan dapat 0.00250. Mol. Betul ke dia tanya mol ke? Kan cikgu ni duk kira-kira. Betul lah. Mol. Mol apa? Mol HCl. Boleh faham ke tak ni? Tangkap tak? Boleh. Yun boleh. Orang lain jap. Orang lain. Mana orang lain? Boleh. Jiaying boleh. Lagi yang lain macam mana? Tak apa. Lain Wahidah problem tak apa. Nanti cikgu dah record. Nanti cikgu akan send link dekat awak. Yang lain macam mana? Cepat. Faham ke tak ni Darca? Cikgu kalau minta ulang cikgu kira-kira tu balik boleh? Boleh? Kita kira yang sebelah lagi. Boleh? Baru satu. Okey boleh. Okey. Cikgu terangkan semula. Ni, ramai yang tak faham lagi. Okey, kenapa kita guna formula NVM ni? So yang ini kita guna sebab isi padu asid yang digunakan berbeza. Sebelum ini latihan dia bagi asid, dia suruh kira asid dia suruh kira gas kat sini. Sebelum ni dia bagi yang ni. Dia suruh kira yang ni. Kali ini soalan dia bagi yang H2 ni. Dia suruh kira HCl. Kenapa dia suruh kira HCl? Sebab graf dia 2 level yang berbeza. Ni, bilangan mol tak sama. Dia dah ubah dekat situ. So, sebab itu kita kena guna formula yang ini. V per Vm. Vm ni isi padu molar, volume molar yang 24 dengan 22.4 dm cube tu kan. Okey, untuk yang ini kita guna 24, yang ini sebab pada keadaan STP. Pada RTP.
Cikgu pun dah tertukar. RTP, room temperature. Kalau room temperature dia tak bagi pun kita masih boleh guna 24. Okey, so yang ini pengiraan ini kita kira H2. Mol H2. Bila dah dapat mol H2 dekat sini, kita back balik untuk dapatkan HCl. Sebab tu dia macam ni. Okey, cikgu akan terangkan sekali lagi pengiraan untuk eksperimen 2. Bilangan mol untuk eksperimen 2 kita dah dapat. Okey, kita dah kira tadi. Sekarang kita nak kira kalau H2 dia berbeza, mol yang ini berbeza ataupun tidak. Okey, kita kena kadarkan semula. Yang kadaran inilah yang wajib dibuat satu markah yang ini. Mana nak dapat 2 HCl dengan ni? Ini daripada persamaan yang kita buat ke atas tadi. Persamaan kimia yang atas tadi kita buat. Ambil dari situ. Okey. So bilangan mol ini bilangan mol H2. So kita ambil yang ni letak di bawah dia. 0.01875 mol. 1 H2 sama dengan 0.0875. Kalau dikadarkan yang HCl ni ada 2, so jadi berapa? 2 kita tak ada maklumat. So kita anggap kita guna maklumat H2 ini untuk dapatkan HCl. So 2 darab dengan 0.01875. So kita akan dapat, tekan jap, dapat berapa? Tekan jap. 0.00375. Okey, so 0.00375 mol. Thank you Jayin. Okey, so HCl yang digunakan berbeza. Tengok, ini 0.00375. Yang ini 0.0025. Bila berbeza, sebab tu kita back balik pada graf, dia akan menghasilkan graf yang berbeza. Isi padu gas yang terhasil juga akan berbeza. 130, 145. Okey, boleh? Boleh faham? Tangkap ke tak? Okey, boleh? Boleh. Okey. Huraikan secara ringkas bagaimana anda memperoleh lengkung 3. Kenapa lengkung 3? Kita tengok balik lengkung 3 tu macam mana. Alah banyak scroll lah, sorry kalau pening. Dia yang paling paling curam dan dia tamat paling awal. 90. Masa 90 dia dah complete dah reaction. Kenapa dia dapat lengkung macam ni? Kita back balik kepada pengiraan kita. Kadar tindak balas 0.5, dia yang paling tinggi. Kenapa agak-agaknya? Agak-agaknya kenapa? Size. Size. Tak boleh size. Isi padu? Isi padu juga. Maksudnya, tak boleh isi padu. Kepekatan juga. Yang ini dua ni bilangan mol tak sama. Contoh yang ini 0. Berapa tadi 3 something yang ni 0.18. Dia dua level yang berbeza. Yang ini dia 2 dengan 3 hampir sama. Tetapi 3 lebih lagi. So yang ini kepekatan dia lagi tinggi daripada yang kedua. Sebab tu dia tamat paling awal. So the most powerful adalah kepekatan paling tinggi. So nak tulis macam mana ni? Huraikan secara ringkas bagaimana anda memperoleh lengkung 3. Kalau lengkung 3 mempunyai kepekatan yang lebih tinggi? Boleh?
bahan tindak balas. Bukan kita cakap pasal ni. Dia tanya huraikan. So step bagaimana nak dapat tu. Kalau huraikan secara ringkas, maksudnya kita kena cerita step eksperimen yang kita buat. Nak buat apa eksperimen ini? Tambahkan zinc ke dalam asid apa yang kita gunakan? Asid hidroklorik berkepekatan berapa? Agak-agak lah. Yang ini 0.25 untuk eksperimen 1. Eksperimen 2 0.0375. Untuk eksperimen 3, dia yang paling tinggi. Nak bagi berapa? Berkepekatan awak boleh cakap 0.2 mol dm cube. Nak cakap 0.3 pun tak apa. Maksudnya 2 ni lagi tinggi daripada yang 1 dengan 2 ni. Mana-manalah. 25 cm cube. Terbalik ni. Terbalik ya cikgu. 25 cm kena sebut dulu. Berkepekatan 2 asid hidroklorik (25 cm cube) 0.1 mol dm cube. Kena cakap macam tu. Okey, bila dah tambahkan apa jadi? Betul dah, itu je. Itu sahaja. Okey, itu sahaja. Tak ada keputusan sebab dia kata huraikan secara ringkas bagaimana anda memperoleh tu. Katakan dia buat dalam bika. Ni ada asid HCl. Lepas tu dia tambah zinc. Tambah zinc secara berlebihan. Bila dia tambah zinc secara berlebihan, gas hidrogen pun terbebas. So inilah jawapan dia. Okey, boleh? Dah siap dah salin? Dah. Okey. Next. Dua eksperimen telah dijalankan untuk mengkaji kesan kuantiti mangkin. Yang ni dia dah cerita dah. Untuk soalan 2 dia kata dia dah gunakan mangkin, mangan oksida terhadap penguraian hidrogen peroksida. Dua benda berbeza Ini mangan, ini mangkin. Okay, menunjukkan bahan tindak balas dalam eksperimen. Hidrogen peroksida tambah mangan, dia kata mangkin. Yang ini hidrogen peroksida 0.2 gram mangan oksida. Apa yang berbeza kat situ? 1 dengan 2 apa yang berbeza? Isi kemangkin. G. Berat mangan yang digunakan 0.1, 0.2. Okey. Isi padu gas yang terhasil daripada penguraian hidrogen peroksida direkodkan pada selang masa 30 saat. Namakan gas yang dihasilkan daripada penguraian hidrogen peroksida. Macam mana nak buat yang ni? Nama gas. Boleh jawab tak? Saya cuba jawab tapi takut salah. Tak boleh jawab ni, Tira. Tak boleh jawab nombor 1, pergi soalan nombor 2. Kalau nak tahu yang betul-betul tepat. So tulis persamaan kimia. Persamaan seimbang bagi penguraian hidrogen peroksida. Apa maksud penguraian? Decomposition. Apa maksud decomposition?
Decomposition apa maksud? Penguraian. Yati ada Yati. Ya cikgu. Apa maksud penguraian? Ada panas. Pisahkan. Dipecahkan, dipisahkan. Okay. So H2 hydrogen peroksida. Apa formula dia? H2O2. Yes. Ini kan H2O2 ni gunanya untuk buat apa? Untuk buat letupan. Untuk buat bom. Untuk buat bom. Dengar tak? Dengar. Dengar. Cikgu Jangan bising-bising. pula cakap cikgu ajar awak. Ni maksudnya ia adalah salah satu bahan untuk menghasilkan bom lah. Bom nuklear ke apa ke. So dia reaktif jugalah hidrogen peroksida ni. Okay. So formula dia apa? Sekali lagi. Formula dia. H2O2. Very good. H2O2. Kalau H2O air. Yang ni H2O2. Okay, kalau pecah. H2O2. Pecah jadi apa? Diuraikan. Mesti ada dua benda. Tengok unsur apa yang ada dalam ni. Ada H, ada O. So jadi apa? H2O tambah O2. Ya ke? Bukan jadi H2O2 ke? Tak. Tak? Kenapa tak macam tu? Tak tahu lah, hafal lah kan? Okay, so jadi H2O dan O2. So apa jawapan nombor 1 Tira? Oksida. Oksigen. Kena tulis tau nama ni. Gas. Mesti ada. Kalau dia kata namakan gas. So kena sebut gas apa? Gas apa ni Yati? Oksigen. Gas oksigen. Nazurah ada Nazurah? Tak ada. Tak ada Nazurah hari ni? Tak apalah. Okey. Soalan B. Eksperimen yang manakah mempunyai kadar tindak balas yang lebih tinggi? 1 dan 2. 1 dan 2 apa jawapan dia? 2. Kira dulu lah kan. 2. 2. Kenapa Yun pilih 2? Mempunyai margin lebih banyak. GSM makin yang digunakan. Ini kerana mula ayat macam BM biasa. Ini kerana makin yang ini kerana GSM makin yang digunakan adalah lebih banyak. Okay. Cikgu tak panggil pun ni Zishuang. Kan nanti Zishuang merajuk dengan cikgu. Ada makin. Yes, but ada makin. Sekejap dengan agak orang tadi. Okay. Cikgu boleh tak scroll kat tempat tadi tu? Ayat. Okey, terima kasih cikgu. Okay, salin dulu cepat. Cikgu, Ya. itu persamaan tak payah seimbang. Tak payah apa? Seimbang. Oh, ya betul. Kena. Dah lupa. Excited sangat. Thank you Jaya. Okay. O2. O1, 3. Yang ni 2. Okay. So letak 2 dekat sini. Letak 2. Betul ke tak? 4. Settle. Oi, baguslah Jaya. Cikgu dah lupa dah. Nak cepat.
Ada Atira? Dah. Tak cakap pun. Okey, next. Lukis gambar rajah profil tenaga untuk menunjukkan tenaga pengaktifan bagi kedua-dua eksperimen. Gambar rajah profil tenaga ni yang mana? Yang ada lekuk tinggi lepas tu turun bawah tu kan? Macam lompat tinggi apa? Larian berpagar Tinggi. kan? Yes, yang tu. Tapi dia kata bagi kedua-dua, mana soalan dia? Bagi kedua-dua eksperimen itu. So dalam satu apa? Gambar rajah profil tenaga. Okey, Pak Si atas nama apa? Bawah kena nama apa? Atas nama dia apa? Atas V. V lagi, ini profil tenaga. Atas tenaga. Atas tenaga. Bawah lintasan apa tadi tu? Lintasan tindak balas. Lepas tu kau buat yang macam hari itulah yang melompat tu. Dia kena melompat. Satu mendata dulu. Lepas tu ada lompat tinggi. Lepas tu turun bawah macam ni. Okay, ini satu. Okay, lagi satu. Dia ada satu lagi, dia rendah sikit. So ini nak tulis apa kat sini? Ni kena tulis bahan yang sebelum. Bahan yang kita gunakan H2O2. Dekat sini hasil kita apa? H2O dengan O2. Pendek dia punya ni. Ini bahan tindak balas. Ini hasil tindak balas. So ini activation energy graph dia kan. Okay, so awak kena label. Kena label dia yang mana satu, yang mana dua. Yang mana satu, yang mana dua. Tinggi itu 1, rendah itu 2. Yes, tinggi 1. Lepas tu yang ini 2. Kenapa 2 lebih rendah? Sebab faktor mangkin. 2 faktor mangkin lebih banyak. Bila faktor mangkin lebih banyak, dia akan merendahkan EA. So, dengan itu lebih banyak terhasil bahan. Hasil tindak balas produk. Kalau EA tinggi, sedikit saja hasilnya. Okay, boleh faham? Gambar rajah profil tenaga. But, senyap je bat sekarang. Apa dah jadi? Oh, Badriah. Tak ada dah bat. Keluar dah. Mic problem. Tenaga. Zishwan cakap yes. Zishwan okay? Okay, siapa lagi ada? Rini cikgu tak sebut dari tadi lagi. Yang cikgu sebut dah panggil dah Dalcha, Zishuang. Tirah dah banyak kali. Bagus. Ida pun dah bercakap. Rini belum bercakap. But respon Yati dah Jaya Yun. Okay, next. Sempat ke habis hari ni? Soalan yang ketiga. Habis lah. Sempat habis 11.30
Okey, rajah 3 menunjukkan tindak balas antara larutan natrium tiosulfat dengan asid sulfurik di dalam sebuah kelalangkun yang diletakkan di atas kertas putih bertanda X. Apabila tanda X hilang daripada pandangan, jam randik diberhentikan serta merta dan masa dicatatkan. Namakan, mendakan. Namakan mendakan yang menyebabkan tanda X hilang daripada pandangan. Soalan ni sangat famous tau. Mendakan. Apa mendakan yang terbentuk? Apa nama mendakan yang terbentuk? Banyak kali dah kita bincang soalan ni. Zishuan, apa jawapan dia? Namakan mendakan yang terbentuk. Zishuan. Cepatlah, cikgu nak pergi pantai ni. Tak ada dah, Zishuan tak ada dah. Cepat. Jaying lah jawab, Jaying. Jaying, apa jawapannya? Jaying. Sulfurik. Apa jawapannya? Sulfurik. Oh, bukan sulfurik. Hampir tepat tapi tak tepat. Okey, nama dia adalah sulfur. S-U-L-F-U-R. Sulfur. Okey? Sulfur. Sulfurik bila dia ion-ion. Bila yang ni nama dia sulfur. Apakah warna mendakan tersebut? Dalam buku teks ada. Kuning. Yes, kuning. Tahu pula. Kuning. Okey. Tulis satu persamaan kimia seimbang bagi tindak balas ini. Ini yang panjang tu kan, yang cikgu suruh cari dalam buku teks. Hari tu dah jawab dah soalan ini. Natrium tiosulfat Na2S2O3 tambah dengan asid sulfurik H2SO4. Jadi apa ni? Panjang sangat ni. Jadi apa? Na2 dia akan bergabung dengan SO4. Jadi Na2SO4 dia kekal. Ini dah ambil, ini dah ambil. So yang tinggal yang ni dengan yang ni. So mesti dia ada air kan? Dia larutan. So mesti ada air. H2O. Okey, H2 dengan O ni dah ambil satu. Ada lebih lagi. S ada SO2. dua. O pun ada dua. S ada dua, O ada dua. So SO2. Kita dah ambil dah. Tinggal lagi S1. So last kali mesti S. Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Siapa tak boleh? Cikgu ulang. Semua boleh ada dah persamaan ion ini. Okey, persamaan ion ialah benda yang dia akan daripada sini dengan ini dia akan hasilkan yang tak larut. Yang Na2SO4 ini dia tak larut. Na2SO4 ini dia tak larut. So kita tak boleh ambil yang ini. So yang akan menghasilkan ion, dekat sini ada ion, dekat H2 pun ada ion.
So dia akan menghasilkan SO2 dengan H2O. Okay, yang ini cikgu akan send cara yang persamaan ion ini. Nak tentukan dia macam mana. Dia lain sedikit, bukan macam persamaan yang biasa. Dia kena ni garam dulu baru boleh. Okay, so awak salin yang ni dulu. S2O3. Ya. Kena ambil yang ini. S2O3 dua tolak. Tambah dengan, okay, ion yang ini dia bergabung dengan ion H+, dia akan menghasilkan S tambah H2O tambah SO2. So inilah persamaan ionnya. Hari ini salin dulu. Okay, dah siap salin? Dah siap salin? Dah cikgu. Okay, so next soalan, calculate the mass of precipitate formed in the reaction. Hitung gisim mendakan yang terbentuk dalam tindakan diberi gisim atom. Okay, lepas tu hitung gisim mendakan yang terbentuk dalam tindak balas ini. Gisim. Okay, so mendakan yang terbentuk itu adalah sulfur kan. So kita nak kira gisim yang ini. Okay, nak kira gisim mesti guna bilangan mol. Dah balance ke tak balance tu? Equation tu. Dah balance ke tak? Dah balance lah kan? Na2, SO4, dah ambil S ada 2, dah O3. Okay, settle, dah balance. Okay, so dia nak kira precipitate form. Dia nak kira S. Maklumat yang apa yang diberi. Kena tengok semula maklumat apa. 20 cm cube, 0.1 mol DM natrium thiosulfat. So kita boleh guna yang ini. N sama dengan mv per 1000. Boleh guna yang ini untuk dapat bilangan mol. And apa? Na2S2O3. Okay, kita guna mv per 1000 M dia berapa dalam soalan? 0.1, kemudian isi padu 20 bahagi 1000. Dapat berapa? Dapat berapa? Kosong point berapa tu? Siapa dah kira? Kira je Yun. 0.002. 0.002 mol. Okay. So yang ini Na2S2. So kita nak kadarkan dengan S. Okay, so buat perkadaran. 1 Na2S2O3 sama dengan menghasilkan 1S. Okay, kalau kita ada 0.002 mol Na2S2O3, agaknya berapa mol S yang kita ada? Berapa? Tirah. 0.002. Jaying. Berapa? 0.002 mol juga. Sebabnya 1 dengan 1. So bila dah dapat mol, guna segitiga. Guna segitiga mass pula. N mass molar mass. MM lah. Molar mass. So N darab dengan molar mass. Bilangan mol yang kita ada 0.002 darab dengan molar mass. Molar mass yang tambah-tambah tu.
2Na. 2 darab 23 tambah dengan 2 darab S 32 tambah O ada berapa? O ada 3 tambah 3O. Dapat berapa? Cuba tekan. Sikit je dah nak habis dah. Cikgu, dia bukan nak salah. mentang, Ah, dia bukan nak mentangkan saja. cikgu salah. Dia bukan nak ion natrium tiosulfat. Darab 32. Dia nak yang sulfur. Sulfur berapa? 32. So berapa jawapan dia? Berapa? 0,064. Nampak Sorry. Kalut nak kira yang natrium tiosulfat tu. Okay, so hasil yang terbentuk, sulfur yang terbentuk sedikit sajalah, 0.064 gram. Okay, boleh? Ada yang keliru, takut ada yang keliru dengan apa yang cikgu tulis tadi, dah pening dah. Jadilah macam tu. Dah? Boleh. Dah, okey. Terangkan kesan kepekatan Na2S2O3 terhadap kadar tindak balas berdasarkan teori pelanggaran. Okey, kepekatan. Kalau kepekatan kena ada poin apa kepekatan? Kalau kepekatan kena ada apa? Ini yang 4 tu kan? Ingat lagi ada 4 faktor. Faktor kepekatan kena cerita bilangan ion. Kena cerita bilangan ion. Yang kedua, pelanggaran Pelanggaran. berkesan. Frekuensi pelanggaran. Frekuensi pelanggaran. Lepas tu frekuensi pelanggaran berkesan. Lepas tu kadar tindak balas dan kesimpulan. So kena ikut turutan tu lah. Okey, dia tanya pasal terangkan kepekatan. Nak cerita macam mana ni? Dia satu je eksperimen ini. Dia tak ada tukar-tukar kan? Nak cerita macam mana? Di dalam set tersebut kepekatan yang digunakan adalah berapa? Berapa kepekatan natrium tiosulfat yang digunakan? Ceritalah kat situ. Eksperimen menggunakan kepekatan Na2S2O3 0 berapa? 0 berapa? Mana yang kita kira tadi? 0.02 mol. 0.0002 mol. So dia guna yang tu. Apabila kepekatan tinggi, kepekatan Na2O2 S2O2 tinggi, bilangan ion yang terhasil juga tinggi. Ia akan menyebabkan frekuensi
Pelanggaran juga tinggi. Frekuensi pelanggaran berkesan antara ion apa tadi masa kita buat persamaan ion tiosulfat dengan hidrogen juga tinggi. Frekuensi pelanggaran antara ion S2O2 O3 2 tolak dan ion H+ juga tinggi. Oleh itu, kadar tindak balas dalam larutan tersebut tinggi. Kena macam tu. Apa-apa pun kena mengikut 4 poin yang utama ni. Okey, dah. Dah? Dah belum? Belum. Belum. Belum? Dah cikgu. Dah. Okey. Ini belum? Yun belum lagi. Jaying? Darcha? Tak. Dah. Darcha? Dah. Dah, okey. Okey, lakarkan graf kepekatan natrium tiosulfat melawan massa. Okey, yang ini berapa bahan yang dia gunakan? So, graf. So, kepekatan. Unit bagi kepekatan apa dia? Kepekatan unit dia kena tulis mol dm cube. Okey, unit untuk masa yang digunakan ialah saat. Okey? Jangan tulis penuh ni. Jangan tulis penuh. Masa, kalau awak tulis saat macam ni, salah. Kena tulis unit untuk masa. Kalau saat, kalau minit tulis min sahaja. Tak boleh tulis minit salah. Nanti keseluruhan graf awak ni pun akan salah, tak ada markah. Sebab awak tak pandai lukis paksi. Paksi beserta unit markah dia 1. Lepas tu baru buat bentuk dia tu, bentuk macam ni ke, macam ni ke, macam ni ke. 1 lagi markah. Okey. So dia kata lakar. Lakar tak perlu ada apa-apa skala. Okey, bentuk dia yang mana ini? Natrium tiosulfat melawan massa. Hanya 1 bahan. So ada berapa graf yang kita kena buat ni? Ada berapa line? Ada berapa lengkuk yang kita kena buat?
2. Okey, 2. 1. Tira jawab 2. Siapa jawab 1? 1. Saya. Jaying. So jawapan dia 1. Kenapa 1? Natrium tiosulfat je bahan dia. Dia tak ada kepekatan berbeza, semua tak ada. Dia hanya guna satu bahan je. So graf dia mestilah 1. Tetapi melawan masa. Okey, di awal natrium tiosulfat dia punya kepekatan tinggi. Banyak. Di akhir eksperimen kepekatan tu habis. So graf awak akan mempunyai lengkuk macam ni. Dia berbeza. Yang ini kalau dia melengkung naik maksudnya hasil. Yang ini melengkung turun disebabkan ialah bahan. Bahan awal-awal mestilah banyak. Di akhir eksperimen dia dah habis, dia dah jadi benda lain. Dia dah bertukar menjadi sulfur kan tadi ada mendakan, ada SO2, ada H2O, ada apa satu lagi tadi. So sebab tu dia dah bertukar jadi melengkung ke bawah. Okay. Boleh faham kenapa bentuk dia macam tu? Okay, boleh tak? Boleh tak?